Ini adalah video tugasan kumpulan bagi subjek SCCAJ 2043, Komunikasi Antara Budaya. Tajuk pembentangan adalah aplikasi dimensi nilai budaya Hofstede dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Tugasan ini disediakan untuk Puan Siti Azura Samsudin dan disediakan oleh Muhammad Faisal bin C. Muhammad Nor 282290, Alif Ezakur Nazalak bin Bahari 282127, Ahmad Fairuz bin Muhammad Nor 282130, dan Muhammad Sukri bin Abdullah alias Hamid 282663. SPRM ditubuhkan pada tahun 2009 dengan objektif utama mencegah dan membanteras rasuah. Fungsi utama organisasi ini merangkumi 3 aspek penting, yaitu pencegahan, penyiasatan, dan pendakwaan. Sebagai badan penguatkuasaan, SPRM memerlukan pendekatan strategik yang bukan sahaja berlandaskan undang-undang, tetapi juga mengambil kira budaya kerja dan nilai etika yang tinggi. Dalam usaha ini, pemahaman terhadap dimensi budaya menjadi alat yang kritikal untuk mengukuhkan integriti organisasi. Dengan ini, SPRM bukan sahaja dapat menjalankan tugas dengan berkesan, tetapi juga membina kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan ketelusan dalam pelaksanaannya. Teori dimensi budaya oleh Gerd Hofstede memberikan kerangka untuk memahami perbezaan budaya dalam organisasi. Terdapat 6 dimensi utama, yaitu individualisme versus kolektivisme, pengelakan ketidakpastian, jarak kuasa, masculinity versus feminin, orientasi jangka panjang versus jangka pendek, dan kepuasan versus kekangan. Dengan memahami teori ini, organisasi seperti SPRM dapat menyusun strategi yang lebih berkesan untuk menguruskan cabaran budaya dalam organisasi. Selain itu, teori ini membantu dalam memahami hubungan antara pekerja dan pengurusan, yang seterusnya dapat meningkatkan sinergi dan hasil kerja. Dimensi pertama ialah kolektivisme, yang menekankan kerjasama dan sokongan kumpulan. Dalam konteks SPRM, keutamaan diberi kepada kepentingan kolektif berbanding individu. Sebagai contoh, kerjasama antara jabatan dalam penyiasatan dan galakan komunikasi terbuka membantu mewujudkan kepercayaan serta meningkatkan keberkesanan operasi. Nilai kolektivisme juga memupuk rasa tanggungjawab bersama, di mana setiap anggota organisasi berperanan penting dalam mencapai objektif yang sama. Pendekatan ini memastikan bahawa isu-isu kompleks dapat ditangani melalui perspektif pelbagai pihak, sekaligus memperkukuh daya tahan dan kemampuan organisasi untuk berinovasi. Dimensi kedua ialah pengelakan ketidakpastian. Ciri-cirinya termasuk pematuhan kepada SOP yang ketat untuk mengurangkan risiko dan kesilapan. Dalam SPRM, SOP yang jelas dan terperinci memastikan penyiasatan dijalankan dengan telus, sekaligus mengukuhkan integriti dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini membantu SPRM menghadapi situasi yang tidak menentu dengan lebih berstruktur dan profesional. Dengan prosedur yang jelas, SPRM dapat bertindak dengan pantas dan berkesan, mengurangkan kemungkinan berlaku salah faham atau konflik dalam kalangan kaki tangan. Dimensi ketiga ialah jarak kuasa. Ia merujuk kepada penghormatan terhadap hierarki dan arahan yang jelas dari pihak atasan. Dalam SPRM, struktur hierarki yang ketat memastikan operasi berjalan dengan berkesan dan setiap kaki tangan mematuhi disiplin dan arahan yang diberikan. Kepatuhan terhadap hierarki ini juga membantu mengelakkan konflik dalaman dan memastikan keputusan yang diambil adalah berdasarkan prosedur yang sah. Selain itu, ia memastikan bahawa setiap peringkat organisasi memahami peranan masing-masing yang penting untuk menyelaraskan tanggungjawab dalam mencapai matlamat bersama. Dimensi keempat mengkaji masculinity dan feminin. Masculinity merangkumi ketegasan dan keberanian, manakala feminin menekankan empati dan diplomasi. Dalam SPRM, ketegasan diperlukan untuk menangani kes berprofil tinggi, sementara empati memainkan peranan penting ketika berinteraksi dengan saksi dan masyarakat. Gabungan kedua-dua aspek ini membolehkan SPRM menangani tugasnya dengan tegas, tetapi masih mengekalkan pendekatan yang berperikemanusiaan.
Ini amat penting untuk mengekalkan hubungan baik dengan pelbagai pihak sambil memastikan tanggung jawab mereka dilaksanakan dengan tegas. Dimensi kelima ialah orientasi jangka panjang dan pendek. SPRM memberi fokus kepada matlamat jangka panjang dengan melaksanakan program pendidikan dan kempen kesedaran. Usaha ini bertujuan mewujudkan budaya anti rasuah yang mampan dalam masyarakat. Dengan pendekatan jangka panjang, SPRM memastikan bahwa perubahan budaya dilakukan secara beransur-ansur tetapi berterusan, memberi impak yang mendalam kepada generasi akan datang. Dimensi terakhir ialah kepuasan dan kekangan. Ia menekankan pengawalan keinginan dan emosi, serta pematuhan kepada norma sosial dan etika kerja. Dalam SPRM, kepatuhan ini memastikan integriti dan disiplin tinggi, sekaligus mengelakkan salah guna kuasa. Di samping itu, fokus pada kekangan membolehkan SPRM memupuk budaya kerja yang profesional, yang penting untuk mengekalkan kepercayaan awam terhadap badan ini. Kesimpulannya, dimensi budaya Hofstede membantu SPRM mengekalkan keberkesanan operasi, ketelusan, dan integriti. Pemahaman budaya yang baik amat penting untuk membina organisasi yang cekap dan beretika. Dengan mengaplikasikan teori ini, SPRM mampu memperkukuh kepercayaan masyarakat dan merealisasikan objektifnya. Selain itu, teori ini menjadi panduan penting untuk membentuk strategi pengurusan organisasi yang lebih dinamik dan responsif kepada perubahan persekitaran.